Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda Awani. Kita akan bercerita berkaitan dengan pematuhan SOP dan juga pembukaan sektor ekonomi di kala kes COVID-19 yang semakin tinggi. Biarpun kita sudah pun sedia maklum, beberapa daerah di negeri Selangor khususnya 6 daerah itu sudah pun ditetapkan akan melalui PKP bermula 6 Mei hinggalah 17 Mei, dan ini juga menimbulkan keresahan sedikit kepada golongan IKS ataupun peniaga mikro kerana mereka sedang berusaha keras untuk bangkit semula selepas kerugian ataupun sektor ini terlibat teruk ataupun terkesan teruk akibat pandemik COVID-19 sejak setahun yang lalu. Tetapi hendak ataupun tidak, kita terpaksa mematuhi beberapa perkara yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, iaitu pematuhan SOP yang ketat. Dalam masa yang sama, kita tidak mahu tempat-tempat tumpuan peniaga mikro dan juga tumpuan pelanggan seperti Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri ataupun Bazar Raya di kompleks membeli belah ataupun di kedai-kedai makan, ia menjadi satu tempat penularan baru bagi COVID-19. Jadi, untuk melihat perkara ini, apakah yang dilalui oleh peniaga mikro dan juga IKS ini merupakan satu dilema yang besar kepada mereka, dan ada juga yang cuba sedaya upaya untuk mematuhi SOP seperti mana yang ditetapkan oleh pihak penganjur, tetapi mereka akur jika diberi arahan tutup ataupun dibatalkan perniagaan itu. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini kita akan mendapatkan pandangan dari aspek itu Saudara Azahari Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro di talian melalui Skype. Assalamualaikum Cik Azhari. Waalaikumsalam, Haji Nazri, apa khabar? Terima kasih bersama kami di Agenda Awani pada malam ini, Cik Azhari. Okey, sama-sama. Cik Azhari, mungkin reaksi segera Cik Azhari apabila kerajaan semalam khususnya memberi tumpuan kepada Lembah Kelang, iaitu negeri yang paling padat, paling banyak sektor ekonomi berfungsi, dan di sinilah tumpuan penularan yang agak tinggi dalam masa sebulan ini. Jadi PKP di 6 daerah di negeri Selangor. Jadi apa reaksi bagi mewakili ataupun pandangan Cik Azhari kepada kelompok usahawan mikro dengan arahan terbaru ini? Alright, okey Haji, terima kasih. Sebenarnya memang kita sebagai peniaga-peniaga mikro dan juga kecil yang terlibat dengan Bazar Raya ataupun Bazar Ramadan, memang kita dah menjangkakan akan berlaku PKP 3.0. Cuma yang mengejutkan semalam kerana pengumumannya ada berdasarkan daerah. Sesuatu yang baru bagi, kalau tidak pun di negeri lain, di Selangor. Namun jangkaan itu memang kita dah jangka. Cumanya dalam keadaan kita hampir dengan Aidilfitri ini, saya rasa kalau ikut rekod sebelum ini, rancaknya orang mula membeli belah adalah ketika hujung-hujung puasa, menghadapi raya dalam masa minggu-minggu terakhir. Jadi of course benda ni akan memberi kesan kepada kuasa pembeli itu sendiri, dan juga memberi kesan kepada peniaga mikro sendiri, dan bagaimana kita boleh merancang untuk lebih baik kata orang nak menghabiskan stok dalam masa yang tinggal masa beberapa hari lagi, Haji. Dan itu saya rasa satu benda yang agak menggusarkan usahawan mikro, terutama yang terlibat dengan Bazar Aidilfitri dan juga Bazar Ramadan, Haji. Dari briefing yang diberikan oleh Datuk Seri Menteri Besar Selangor pada petang tadi, bahawa ada sedikit kelonggaran, iaitu bagi Bazar Ramadan mereka dibenarkan berniaga sehingga hari Jumaat, dan bermula pada hari Sabtu mereka tidak dibenarkan lagi. Manakala bagi Bazar Raya ataupun Bazar Aidilfitri, Kerajaan Negeri Selangor menetapkan bagi 6 daerah ini dibenarkan, tetapi pematuhan lebih ketat. Dan beberapa perkara baru diusulkan ataupun akan dikuatkuasakan kepada pemilik premis ataupun penganjur Bazar Raya ataupun Bazar Aidilfitri. Jadi adakah ini juga sedikit kelegaan kepada usahawan mikro, terutamanya peniaga di Bazar Ramadan, kerana mereka sudah pun dapat melalui sepanjang hampir 25 hari ini, tetapi mereka tidak boleh meneruskan bazar ini pada bermula Sabtu minggu ini. Jadi mungkin itu sedikit kelegaan kepada mereka, walaupun ada stok-stok mungkin yang sudah pun ada dalam simpanan mereka. Yelah, sebagai peniaga, saya rasa pengumuman tu asalkan kata orang berita yang baik kepada yang sedang berniaga
sekarang ini, sebab kalau ikut logiknya juga, terutama bazar Ramadan contohnya, pembeli-pembeli yang akan singgah di bazar Ramadan adalah selalunya orang di kawasan sekitar. Dan juga terlibat juga dengan ini juga terlibat dengan bazar raya, di mana selalunya yang hadir juga orang kawasan sekitar. Jadi mudah-mudahan bila dibenarkan untuk berniaga, sekurang-kurangnya kita masih lagi mampu untuk meneruskan aktiviti perniagaan dalam masa beberapa hari lagi yang dibenarkan oleh Kerajaan Selangor dan juga HMKL dan juga Kerajaan Pusat. Namun begitu, saya rasa ini masa peniaga-peniaga mikro ni perlu ambil peluang untuk menjadi sangat-sangat agresif dalam perniagaan, terutama untuk menghabiskan stok, mengurangkan stok kalau tidak menghabiskan pun sekurang-kurangnya, dengan menggunakan strategi pemasaran yang sangat-sangat brutal, yang sangat-sangat gerila, supaya menjadikan sesuatu kenikmatan untuk orang yang nak membeli itu mula bertindak untuk membeli. Kerana kena faham orang dah kurang datang nanti. Bila orang dah kurang datang, jadi peluang yang ada untuk kita menjual tu dah kurang. Jadi kita jangan tunggu lepak saja dekat bawah gerai semata nak menunggu orang tak beli. Tapi yang penting kita kena approach customer supaya mereka tahu apa yang kita jual dan cuba untuk kata orang close sales secepat yang mungkin, kerana peluang tinggal beberapa hari saja lagi, Haji. Cik Azhari, mungkin dengan pendekatan gerila Cik Azhari katakan tadi bermati-matian, kerana walaupun selepas ini mereka tidak dapat berniaga di Bazar Ramadan, tetapi ada berbaki seminggu lagi untuk menjelang Idul Fitri ini, kemungkinan mereka boleh beralih secara agresif kalau mereka sudah ada pun platform dalam platform digital misalnya. Adakah itu maksud Cik Azhari selain jual beli secara fizikal ini, kerana kita sudah melalui hampir setahun, saya rasa majoriti mereka dari survey-survey Cik Azhari, adakah mereka sudah bersedia sebenarnya untuk memanfaatkan platform-platform dalam talian ini? Okey, betul Haji. Saya dah banyak kali cakap dalam usahawan ni pun. Sekarang saya bagi tahu, kalau tidak PKP coronavirus COVID-19 ni mengubah kita ke arah digital, bila lagi? Kita dah PKP 3.0 dah ni. Dah 3.0 dah. Jadi sepatutnya semua peniaga dah mula, kalau tidak pun kata orang dah arif dalam pendigitalan, at least dah cuba untuk buat sesuatu yang mudah. Macam Haji kali tadi, mula menjual baju, mula menjual kuih raya, mula menjual apa-apa saja produk yang bersesuaian melalui online, menggunakan marketplace yang ada. Dan ini peluang untuk kita ambil peluang keterdesakan kita untuk meneruskan perniagaan dalam masa yang singkat ini, supaya kita dapat teruskan berniaga secara fizikal di gerai masing-masing, dan yang lebih penting adalah secara virtual melalui platform online yang ada. Dan ambillah peluang ni untuk kata orang belajar dengan lebih segera dalam teknik gerila seperti yang saya nyatakan tadi, supaya pelanggan jumpa kita di online, jumpa juga kita di offline, dan start membeli daripada kita, mula membeli daripada kita, dan insya-Allah kita cuba habiskan stok sebaik yang mungkin. Memang satu cabaran yang getih, tapi ini peluang sebenarnya, dan selalunya di keterdesakan usahawan menjadikan kita lebih kreatif dan lebih kata orang lebih tahu cara macam mana nak memastikan jualan kita lebih baik, Haji. Cik Azhari, kita tahu usahawan mikro ini dalam kelompok rentan ataupun paling mudah jatuh, dan mereka boleh cepat juga bangun, kerana itulah kata pun sifat usahawan mikro. Tetapi mereka tidak mempunyai modal yang besar, mereka tidak ada akses yang besar untuk mendapatkan grant dan sebagainya. Dari pengalaman sepanjang tahun yang lalu, bagaimana pengalaman yang lalu ini akan memberikan mereka keyakinan untuk bangkit segera dan mengambil peluang-peluang yang sedia ada? Pengalaman Cik Azhari berinteraksi dengan usahawan mikro. Ya, betul. Sepanjang tahun lepas, saya bermula pada 18 Mac, kalau tidak pun sebelum awal tahun, sehinggalah sekarang banyak ketuan luahan hati daripada usahawan mikro yang kami terima. Kami ni kadang-kadang di Akademi Usaha Mikro ni macam pusat, ketua pusat berjawab persoalan daripada usahawan mikro yang kenal kami sebelum ni. Jadi kami sering menyatakan kepada mereka, ambil ini sebagai peluang untuk kita pelajari kesilapan dan kelemahan kita sebelum 18 Mac. Maksudnya dulu mungkin dokumen tak ready, Haji, tak pernah simpan dokumen dengan baik, resit entah ke mana, manajemen akaun tak pernah buat. Apatah lagi kalau kita lebih deeper, contohnya macam LHDN, kita tak clearkan pembayaran cukai kita kepada LHDN. Jadi benda-benda ni akan mengekang kita untuk dapat grant, mengekang kita untuk dapat bantuan, mengekang kita untuk dapat pinjaman contoh daripada institusi kewangan yang terlibat. Jadi kalau benda tak mengajar kita untuk menjaga dokumentasi, saya panggil istilah ni adalah backlining
apa namanya Haji, berbanding dengan frontlining. Ya. Frontlining macam kita cakap tadi, menjual dan sebagainya. Ini backlining. Dan kita perlu jaga supaya bila sampai masa wazbilah min zalik, kita pun tak nak lagi menyebut ulang, tapi katakanlah berlaku sekali lagi, kita bersedia untuk menerima dan kita faham documentation dan juga penjagaan akaun dan contohnya bernilai akan mengganggu gugat kita bila masa kita perlukan dokumen ni untuk dapatkan bantuan daripada kerajaan dan sebagainya Haji. Satu berita yang sangat menyedihkan. Namun learn from that lah. Itu saya rasa usaha itu kena buat sesuatu dan kami sering cakap pada mereka sepanjang kita kenal mereka Haji. Ya, itu yang diungkapkan oleh Datuk Seri Menteri Besar Selangor pada petang tadi bahawa bantuan prihatin sebanyak 500 kepada peniaga yang terkesan akan diberikan selepas perayaan Aidilfitri, iaitu selepas 1 Syawal, dan itu bergantung kepada pendaftaran mereka dengan pihak PBT, pendaftaran mereka dengan sistem-sistem yang sedia ada di Selangor kalau kita merujuk di negeri Selangor. Jadi nampak kerajaan prihatin, walaupun jumlah hari yang mereka tidak dapat berniaga tu mungkin sekitar 5 hari, 6 hari, tetapi ada juga sedikit sagu hati pampasan yang disediakan oleh kerajaan negeri Selangor. Kenapa? Dan refleksi ini menunjukkan bahawa semua dokumentasi itu memang penting, Cik Azhari, kan? Ya, sangat penting sebab kalau tidak ada dokumentasi yang betul, kita tak boleh ke mana pun sebenarnya Haji dalam perniagaan. Memanglah dalam kedai mikro kita faham. Kita sibuk nak menjual, kita hanya berniaga untuk survival. Untuk ya, buat dari rumah, dari dapur rumah kita. Ya, masak dari rumah, hantar ke rumah-rumah. Benda mudah Haji. Tapi kena belajar dari sekarang. Sebab kalau tidak, kalau berlaku sekali lagi benda ni, dan kita masih lagi leka, kita masih tak mementingkan keadaan itu, kita tak salahkan siapa lagi. Dan saya rasa benda itu memang satu kewajipan kita, tanggungjawab kita sebagai peniaga Haji. Itu yang kami selalu sering cakap kepada usaha mikro, tolong tengok kalau tidak pun yang lengkap, at least yang basic kena ada. Kurang-kurang yang basic kena ada supaya bila sampai masa kita bersedia Haji. Itu lagi penting sebenarnya. Ya. Bagi peniaga yang dibenarkan berniaga di seluruh negara, bagi negeri-negeri yang tidak terkesan sangat ini dalam PKP yang terbaru dan juga PKPB ini, bagaimana kita perlu mereka mengukir senyuman mereka untuk mendapatkan hasil? Kerana inilah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh usahawan mikro untuk mendapatkan pulangan kerana musim perayaan, musim Ramadan, musim Aidilfitri. Tetapi mereka perlu juga sedikit berkorban ataupun sedikit disiplin dalam memastikan pematuhan SOP. Ini dilema aja, Cik Azhari. Bagaimana mereka juga perlu ambil sedikit tanggungjawab ini untuk membantu komuniti, membantu diri kita sekurang-kurangnya, membantu pihak kerajaan tidak menjadi tempat penularan baru COVID-19. Okey, betul Aziz. Saya suka istilah yang diguna perkataan tanggungjawab bagi seorang peniaga mikro. Sebab bila dalam dilema, kita nak teruskan perniagaan. Betul. Dalam masa sama juga, kita nak juga keselamatan orang yang membeli dan juga keselamatan kita sebagai peniaga dan juga pekerja-pekerja yang terlibat. Jadi ini dilema yang sangat besar di kalangan usaha mikro yang terlibat dengan bazar Ramadan ataupun bazar Aidilfitri contohnya. Termasuk di negeri-negeri yang tidak terlibat dengan PKP. Jadi, bila datangnya tanggungjawab tu, kita kena faham tanggungjawab kerajaan dah menyelesaikan dari segi SOP apa yang kita perlu buat. Tanggungjawab penganjur dah selesai untuk memastikan yang datang tu betul, ikut line, satu aliran dan sebagainya. Tapi tanggungjawab kita ni yang selalu kita lupa adalah mengingatkan pembeli bila datang ke gerai kita supaya yang paling ramai yang kata orang yang merisaukan adalah penjagaan jarak. Jadi tanggungjawab kita kena beritahu, tuan tolong 1 meter sikit boleh tak? Tuan tolong beratur elok tuan. Kita kena ada satu kata orang PR yang baik untuk memastikan pelanggan selesa. Dalam masa yang sama dia faham. Pelanggan ni dia faham. Kami rakyat biasa ni kita faham. Cuma manusia kadang-kadang kita lupa. Sebab saya tengok makanan, tengok baju air, tengok tompok. Kita kena ingatkan mereka, bos tolong bos, sedangkan 1 meter sikit boleh. Ini pengalaman saya sendirilah di tempat lain yang kita pernah pergi sepanjang Ramadan ni Haji. Itu tanggungjawab kita sebagai peniaga sebenarnya. Ternyata pihak kerajaan masih memberi ruang bazar raya, bazar Aidilfitri dilaksanakan hinggalah tamat pada Aidilfitri kali ini. Tetapi ia tidak kata pun dapat memastikan bahawa penularan tidak akan berlaku. Jadi dengan SOP yang sudah pun ditetapkan bagi penganjur, bagi peniaga, kalau peniaga makanan itu mereka perlulah memakai face mask, kalau ada sarung tangan getah itu, penjarakan sosial dan sebagainya. Janganlah face mask itu letak kat dagu, Cik Azhari, kan?
Ya, itu yang paling susah nak komen lagi. Tak nak komen lagi. Bagi Cik Azhari dan juga rakan-rakan usahawan mikro berinteraksi dengan penganjur, ini juga antara perkara yang penting. Bagaimana penganjur perlu menyediakan prasarana dan juga pematuhan SOP ini benar-benar berkesan dan efisien. Misalnya laluan keluar dan masuk, penjarakan untuk setiap gerai dan jumlah orang yang dibenarkan masuk dalam satu-satu ketika mengikut keluasan bazar ataupun pusat perniagaan. Pandangan Cik Azhari? Okey, saya rasa kita kena belajar benda daripada shopping mall yang besar. Walaupun mereka ni memang ada pasukan yang menjaga jumlah yang masuk, menjaga pastikan yang di depan tu memang scan suhu dan sebagainya. Dan penganjur saya rasa tanggungjawab dia adalah, of course yang pertama kena patuhi SOP. Kena pastikan ada semua yang lengkap, sanitizer, buku, mask sejahtera dan sebagainya. Namun begitu kita kena ingat balik. Kadang-kadang kita lupa Haji. Di depan dah selesai, di belakang belum selesai. Bila pelanggan dah masuk, kita patutnya kita tak boleh biarkan terlepas macam tu je. Kita patut berada di sepanjang perjalanan satu hala tu contohnya untuk mengingatkan balik supaya tolong jaga jarak. Sebab isu utama sekarang adalah jaga jarak. Katakanlah kita boleh kontrol 200 orang masuk bazar Ramadan pun, kalau jarak tak dijaga, tak guna juga Haji. Jadi reminder macam dekat shopping mall, tuan-tuan dan puan-puan, sila jaga jarak, sila jaga jarak. So kita kena buat benda tu. Kerana psikologi ni bila manusia rasa annoyed, rasa macam rimas, dia akan mula jaga. Itu psikologi yang paling penting untuk pihak penganjur dan juga peniaga kena mengingatkan pembeli masing-masing untuk jaga jarak. Sebab pelitup muka pun saya rasa kebanyakan memang dah okey. So isu dia adalah penjagaan jarak yang boleh menjadikan wa'azubillah min zalik, kes tu boleh bertambah di tempat-tempat tertentu Haji. Bagi menggalakkan, ini merupakan satu punca rezeki di kala ekonomi begitu mencabar. Kita rasa inilah kata pun luahan realiti di luar sana. Cik Azhari pasti mendapat pengalaman yang lebih banyak berkaitan dengan ini. Ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang mungkin terpaksa menerima gaji yang kecil dan punca pendapatan sampingan inilah yang akan direbut sepanjang musim perayaan. Jadi bagaimana Cik Azhari memberikan motivasi kepada usahawan mikro ini? Ruang memang terbuka tetapi kita perlu ada disiplin. Kita perlu ada satu motivasi untuk kita berani mencuba dan mesti ada perbezaan dengan usahawan yang lain yang tidak berdisiplin, yang tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan kita lebih baik. Bukan mungkin tidak hari ini tetapi mungkin pada hari-hari esok dan mendatang. Pandangan Cik Azhari dan juga Akademi Usahawan. Ya, saya rasa disiplin itu adalah satu benda yang sangat penting. Yang patuhi SOP itu memang satu benda yang kita patut ikut sebab itu menjadikan kita masih boleh berniaga dan dalam masa yang sama juga kita boleh menjaga keselamatan kita dan juga pembeli yang mengunjung di tempat kita. Jadi kita kena faham tentang tanggungjawab dan disiplin yang kita kena jalankan dan saya rasa mengingati juga main peranan. Contoh mungkin ada kawan sebelah yang terlupa pakai menyembang dekat dagu contohnya ataupun tak jaga jarak. Kita kena sentiasa mengingati sebab otak kita tinggal separuh untuk berniaga, separuh jaga keselamatan. Jadi bila kita fikirkan otak kita tinggal dibelahkan kepada dua pendekatan yang berbeza, satu untuk berniaga, satu untuk keselamatan, kita tahu tanggungjawab kita ada pada kedua-dua belah. Berniaga perlu jual, perlu agresif, perlu pastikan orang membeli, pastikan kita boleh habis stok dan yang keduanya kita kena pastikan kita boleh turun jaga jarak, mengingati antara sahabat-sahabat berniaga supaya kita nak berdiri lama, kita pun tak nak lagi PKP akan datang balik, tak siapa yang nak pun. Tapi kalau kita tak jaga, kalau kita tak memastikan SOP dipatuhi dengan sebaiknya Haji, tak mustahil akan jadi 4.0, 5.0, 6.0. Jadi kita kena pastikan kerjasama erat di antara penganjur, peniaga, kerajaan dan saya mohon juga pihak kerajaan untuk kata orang memberi sedikit penerangan yang mungkin lebih jelas kepada peniaga kecil contohnya mikro di gerai dan sebagainya supaya mereka faham tentang penjagaan jarak sebagai peniaga, bukan sebagai rakyat biasa, sebagai peniaga. Itu saya rasa perlu mungkin diperjelaskan oleh pihak kementerian dan terlibat contohnya supaya kita boleh diingatkan semula tentang SOP macam mana yang terbaik untuk menjaga keselamatan kita berniaga lagi. Dari pengalaman Akademi Usahawan Mikro dan Cik Azhari misalnya, apakah impak yang paling besar setiap kali perubahan SOP dan juga setiap kali dikuatkuasakan satu undang-undang baru dan juga seperti PKP yang terbaru ini? Apa yang akan dialami oleh usahawan mikro? Yang paling utama sebenarnya adalah impak perancangan perniagaan itu sendiri. Contoh, kita habis stok, tiba-tiba PKP. Mungkin masih boleh berniaga, tapi dah pasti jumlah berkurangan. Orang yang buka restoran,
jarakkan meja. Dia dah kurang meja. Bila kurang Betul. meja, takkan mungkin skill bertambah. Jadi perancangan tu sangat-sangat penting supaya kesan dia, impak dia kepada kita sebagai peniaga dapat dikurangkan kalau dapat dihapuskan pun. Jadi perancangan kena bersedia dan selalu rancang on the worst case scenario. Macam kami di akademi sendiri pun, daripada kelas fizikal kami tukar kepada hampir 99% virtual. Jadi persediaan kita untuk menghadapi PKP ke PKPB ke PKPP pun menjadikan kita lebih bersedia dan bila rancangan itu lebih baik, kita tak rugi besar. Walaupun kita masih rugi, tapi tak rugi besar. Stok masih boleh habis, stok makanan boleh habis, produk boleh selesai, boleh diselesaikan. Jadi saya mohon buat rancangan jangka pendek yang sangat-sangat precise, sangat-sangat tepat supaya bila berlaku perkara-perkara macam ni, otak kita dah set. Every 2 week akan ada perubahan. Every 2 week akan ada perubahan. Dan itu menjadikan kita lebih sedia lagi. Saya rasa itu lebih penting dalam memastikan impak itu dikurangkan apabila berlaku sebarang PKP dan sebagainya. Bagi sektor-sektor yang Cik Azhari lihat dapat pulih yang dalam masa setahun ataupun dalam masa beberapa bulan ini, adakah mereka sebenarnya banyak melakukan adaptasi perubahan yang kita ceritakan tadi? Okey, adaptasi yang paling utama saya rasa sekarang adalah pendigitalan. Kita tak boleh lari lagi dah dari segi pendigitalan. Kalau tak reti, belajar. Kalau tak tahu, cari ilmu. Kalau rasa perlukan bantuan, cari bantuan. Kerajaan dah jalankan macam-macam. Saya difahamkan yang bawa pada menteri juga baru announce semalam. Ataupun hari ini, saya, yang berkaitan dengan pelan data untuk digunakan oleh usahawan dan sebagainya. Jadi benda ni saya rasa penting untuk kita peka lagi. Kita kena peka tentang teknologi. Walaupun kita tak tahu, kita peniaga mikro kita tak reti nak pakai, tak reti. Banyak bantuan. Geran juga ada. Kami adalah antara kata orang technical service provider untuk pemberian SME Business Digitalization Grant yang dipantau oleh MDEC. Hari-hari kami bertemu dengan usahawan supaya ambil grant itu dengan kami. Namun begitu kita faham cabaran anda, belajarlah, ambillah ilmu. Dalam masa krisis ni, kena terus buat je. Kita tak boleh fikir. Kalau fikir panjang sangat, kita akan confirm tutup kedai. Tapi kalau kita terus saja buat, dalam masa sama kita belajar dan kita ubah kalau ada kesilapan, saya rasa motivasi untuk menggunakan dan mengadaptasikan teknologi itu sekurang-kurangnya memastikan kita boleh meneruskan perniagaan dan kelangsungan perniagaan itu dapat diteruskan dengan sebaik mungkin. Haji. Itu saya rasa pesan saya kepada semua sahabat-sahabat itu di luar sana. Haji. Dari pemantauan dan juga pengalaman Cik Azhari, berapa persen ataupun peratus kelompok usahawan mikro ini yang ada literasi digital dan ingin melakukan adaptasi kepada pendigitalan perniagaan mereka ini? Okay. Kalau ikut secara pengalaman kami sendiri, kita buat survey dalam akademi sendiri pun, ketua alert untuk digitalisasi ini sangat rendah. Saya rasa paling tinggi pun dalam 10% je. Kalau 100 orang usahawan, 10 saja yang betul alert, tapi belum tentu lagi boleh adaptasi. Betul. Jadi pengalaman kami sepanjang 2 tahun daripada 2018 kita berubah kepada virtual. Cabaran kami adalah memastikan mereka ni alert dan mula guna. Kami selalu push alumni di akademi usaha mikro ni dan juga even PKS pun untuk terus guna supaya boleh belajar dikala anda mengguna. Jadi kita harap 10% adaptasi itu boleh ditambah lagi. Dan itu juga saya rasa harapan kerajaan untuk memastikan lebih ramai orang boleh beradaptasi tentang virtual, tentang e-commerce, tentang pendigitalan, frontlining maupun backlining macam pengurusan dokumen dan sebagainya. Dan saya rasa ini peluang terbaik untuk kita buka minda, belajar supaya kita boleh tahu tentang proses pendigitalan. Takkan nak mengalah dengan COVID-19, Haji. Ini peluang untuk memastikan kita boleh menang sekurang-kurangnya, teruskan perniagaan kita untuk survive kepada kita, keluarga, pekerja dan juga pembeli-pembeli dan juga seluruhnya kepada ekonomi negara, Haji. Itu saya rasa yang paling crucial. Cik Azhari, apa isu mereka yang 90% tidak mahu beralih ke arah pendigitalan dan juga e-commerce ni? Okey, sebenarnya saya rasa ini ketua tertakluk kepada pendedaan. Ya, sebab lain usahawan, lain lokasi, lain perniagaan, lain industri. Jadi kita kena fokus kepada apa yang kita tahu dulu. Setakat mana kita mampu. Sebab satu solusi tak boleh menyelesaikan semua masalah ni. Ada orang terlibat dengan perkhidmatan, ada orang terlibat dengan produk pilihan, ada orang terlibat dengan gunting rambut, ada orang terlibat dengan consultation. Jadi lain perniagaan, lain keperluan pendigitalan. Ini kadang-kadang satu mitos yang selalu kita sebut.
Seolah-olah macam satu masalah tu selesai dengan satu teknologi. Tidak sama sekali. Itu baru frontlining. Belum backlining lagi yang menguruskan dokumen, menguruskan data, menguruskan customer. Jadi lain perniagaan, lain usahawan, lain PKS, lain usaha mikro, lain solusi diperlukan. Jadi kita kena peka. Bukan pekak aja. Itu yang paling penting. Kita kena peka dan bukan pekak tentang perubahan teknologi supaya kita bersedia untuk belajar dan adaptasi secepat yang mungkin. Kita tak tahu bila agaknya coronavirus boleh selesai, dan kalau kita tak berubah, orang lain dah berubah. Orang lain dah berubah, negara lain dah berubah. So, takkan kita nak ketinggalan dalam perniagaan. Itu kekuatan usahawan. Dia tak nak mengalah dalam persaingan. Jadi kalau dia tak nak mengalah dengan persaingan, jangan kalah dengan cabaran digital, jangan kalah dengan cabaran COVID-19. Itu yang paling penting. Haji. Adakah juga mereka tidak mahu bergerak ke arah itu akibat daripada pengalaman mereka berinteraksi dengan pemegang taruh yang lain, misalnya agensi kerajaan, kerana birokrasi yang tinggi, dan mereka rasa sukar untuk membuat perubahan dalam konteks quantum leap ketika pandemik ini? Adakah itu isunya ataupun banyak lagi isu lain? Ya, saya tak rasa gaji. Itu memang antara juga faktor yang menyebabkan mereka rasa macam jadi lelah, ataupun saya selalu sebut istilah fatigue digital. Maksudnya keletihan digital. Ya, dia melibatkan dengan birokrasi, melibatkan dengan teknologi, melibatkan dengan adaptasi ilmu baru. Jadi orang jadi penat. That's why benda ni tanam dalam minda dulu. Bila ada semangat untuk belajar, apa saja halangan di hadapan, tak kisahlah birokrasi kerajaan ke, ataupun teknologi yang baru ke, ataupun ilmu yang baru ke, kita sentiasa bersedia. Dan saya rasa itu sifat paling utama. Tak kisah sama ada usahawan mikro ke, usahawan PKS ke, memastikan kita sentiasa terbuka untuk belajar. Dan coronavirus menjadi faktor ketua tekanan kepada kita supaya kita lebih belajar, seperti mana yang dinyatakan oleh IBM. Coronavirus menjadikan pendigitalan ini satu benda yang melibatkan kita lebih peka 5 tahun lebih awal daripada dijangkakan. Dan itu satu benda yang baik sebenarnya. Yang penting kita tinggalkan yang negatif, tinggalkan benda yang memeningkan kepala. Yang penting kita nak survive tahun ni sekurang-kurangnya, at least sampai hujung tahun ni, dan kita boleh teruskan perniagaan, buka minda, buka mata, buka hati untuk belajar tentang pendigitalan dan juga teknologi yang terlibat lagi. Itu sebabnya saya baru terima buah harum manis dari Perlis, kerana usahawan ini, peladang ini menggunakan platform digital Shopee dan marketplace di Shopee. Jadi mudah saja, kita klik saja, kita order dan lusa dah sampai di rumah. Jadi tak susah sebenarnya, cuma kita perlu ada membuka minda kita, dan ruang-ruang baru ini adalah peluang bagi usahawan, sama ada dalam bidang perkhidmatan, dalam bidang makanan, dalam bidang gunting rambut dan perkara-perkara yang lain. Terima kasih Cik Azhari. Menarik sekali perbincangan kita pada malam ini. PKP dan 5 PKS dan juga patuhi SOP. Cik Azhari Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro. InsyaAllah kita jumpa lagi Cik Azhari ya, dalam sesi yang lain pula. Perkongsian lain pula. Ya, insyaAllah. Sekian saja agenda awal ini pada malam ini dari World Trade Center. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.